Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah rahmatnya, alhamdulillah, kita pada hari ini dapat menjayakan satu program, iaitu bagaimana seorang manusia yang hidup ini akan berakhir dengan sebuah kematian. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kullun nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang hidup pasti akan bertemu dengan suatu kebinasaan ataupun mati. Tanda-tanda mati seseorang itu pastilah diberi gambaran awal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu tidak zalim kepada hamba-hambanya. Tanda-tanda kerosakan yang berlaku di atas dunia ini boleh berlaku kepada semua keadaan. Bagi besi, tanda-tanda rosaknya boleh dikatakan berkarat. Tanda-tanda rosaknya makanan, ia basi. Tanda-tanda matinya manusia, ia akan berdepan dengan suatu kesakitan. Maka sakit itu adalah merupakan sesuatu yang manusia tidak boleh menolak sebagai suatu takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya ramai di antara kita yang tidak memahami kenapakah Allah takdirkan manusia itu berhadapan dengan suatu kesakitan. Sebenarnya sakit itu tanda-tanda Allah mengampunkan dosa seseorang. Begitulah juga dengan makhluk-makhluk yang lain. Kadang-kadang manusia itu dia tidak mati keseluruhannya. Bermula dengan sakit, kadang-kadang mati satu tangan. Kadang-kadang mati sebelah kakinya. Kadang-kadang mati telinganya, tak dapat mendengar. Kadang-kadang matanya buta. Maka itu adalah tanda-tanda manusia itu akan berdepan dengan mati yang keseluruhannya. Begitu juga pokok. Kadang-kadang mati satu dahan daripada pokok itu. Kadang-kadang mati pucuknya. Kadang-kadang mati seluruh pokok yang hidup di atas muka bumi ini. Maka oleh demikian, sementara kita berhadapan dengan mati yang sebenar-benarnya mati, maka itulah masanya manusia harus membuat persiapan untuk menghadapi mati itu. Iaitu ketika manusia itu sedang berada dalam keadaan sakit. Di antara perkara-perkara yang perlu manusia faham dan manusia tahu tanda-tandanya ialah kalau seseorang itu tua, dia menampakkan tanda-tanda uban di kepalanya. Maka faedahnya apa kalau kita cuba menghitamkan semula rambut yang beruban? Sepatutnya orang yang beruban, dia menginsafi dan merasakan bahawa kehidupannya semakin berkurang, kematiannya semakin hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah juga apabila matanya makin kabur, pendengarannya semakin berkurangan, itu adalah tanda-tanda untuk mendatangkan keinsafan. Maka oleh demikian, saya berseru, saya berpesan kepada diri saya dan kepada tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Barang sesiapa yang didatangkan oleh Allah tanda-tanda ini, maka ambillah perhatian. Buatlah persiapan bagaimana untuk menghadapi hari yang mana manusia tidak boleh lari daripada berhadapan dengannya, iaitu hari kematian. Amat beruntung bagi orang-orang yang sebelum matinya dia mendapat tanda-tanda ini. Dan amat rugilah bagi orang yang mati dalam keadaan tiba-tiba dan sebelum matinya beliau tidak sempat bertaubat kepada Allah. Beliau tidak sempat mengucap dua kalimah syahadah. Sesungguhnya, ingatlah tuan-tuan dan puan-puan sidang dirahmati Allah sekalian, bahawa sesungguhnya Allah itu kalau boleh tidak mahu seorang pun di kalangan hamba-hambanya masuk ke dalam nerakanya. Maka oleh demikian, perbanyakkanlah taubat. Kerana sesungguhnya orang yang sebelum matinya sempat bertaubat kepada Allah, pasti ia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amat menjadi suatu kesalahan besar bagi orang yang menganggap Allah tidak mengampunkan dosanya, kerana Allah itu Maha Pengampun, Maha
Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalaulah sekiranya sekarang kita berada dalam keadaan sehat walafiat, kita bersyukur kerana berbanding dengan kawan-kawan kita yang mungkin sedang menderita kesakitan. Manakala orang yang sakit pula tidak harus mengambil pendekatan untuk terus menderita, tetapi sepatutnya orang sakit itu mengambil pendekatan bersyukur juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengatakan syukur, alhamdulillah, terima kasih ya Allah kerana Engkau sakitkan aku sebelum aku bertemu dengan ajal. Terima kasih ya Allah kerana Engkau tangguhkan kematian aku dengan satu kesakitan. Sekurang-kurangnya kesakitan yang kita rasai itu akan dapat meringankan kesakitan kita apabila kita merasakan Allah sedang mengampunkan dosa kita. Inilah yang kita lihat, orang-orang yang sakit tapi masih mampu tersenyum. Orang yang sakit tapi masih mampu untuk mengorakkan senyuman di wajahnya kerana dia tahu dia ada Tuhan, dia ada Allah yang mampu mengampunkan dosa manusia, yang boleh mengampunkan dosa walaupun sebesar mana sekalipun, asalkan manusia itu mahu bertaubat dan mahu merasakan dirinya itu berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh demikian, saya berseru kepada orang-orang yang sedang sakit ketika ini, perbanyakkanlah, ambillah kesempatan ini untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita mengambil kesempatan waktu kita sakit ini untuk meraih simpati manusia semata-mata, untuk meratap kepada Allah semata-mata. Tapi ingatlah, carilah simpati Allah, carilah kasih sayang Allah di saat-saat akhir kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah sakit itu merupakan suatu hikmah yang Allah berikan kepada kita, begitu juga kematian. Setiap kematian itu ada hikmahnya. Kematian tetap akan berlaku dan hikmahnya ialah Allah nak memberi balasan kepada orang yang mati. Kalau sekiranya tidak berlaku kematian, bagaimana Allah nak memberi balasan kepada manusia? Kerana balasan yang Allah berikan kepada manusia itu selepas dibangkitkan semula daripada padang mahsyar. Maka di sana manusia-manusia yang merasakan bahawa mati itu boleh menguntungkannya, mati itu boleh memberi kebaikan kepadanya, maka ia bersedia dan menunggu-nunggu hari kematiannya. Manakala orang yang merasakan kematian itu boleh menyusahkan dia, maka hari kematian itu amat tidak dinanti-nantikan olehnya. Oleh demikian, apa yang paling baik bagi kita, tunggulah hari kematian itu dan bertanyalah kepada diri kita, kalau sekiranya kita mati pada hari ini, apakah ada kemungkinan kita akan mendapat balasan syurga daripada Allah? Kalau sekiranya kematian pada hari ini boleh menyebabkan kita akan mendapat syurga daripada Allah, inilah dia orang yang akan berhadapan dengan kematian dengan penuh senyum. Tetapi kalau kita merasakan sekiranya kita mati pada hari ini, kita tidak mendapat balasan baik daripada Allah, janganlah biarkan kita mati begitu saja. Ambillah kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Bertaubatlah saudara-saudara, kerana sesungguhnya taubat itu saja yang memungkinkan seorang itu menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, orang yang paling cerdik ialah orang yang paling banyak mengingati kematian serta yang paling banyak melakukan persiapan untuk mati. Apabila kita ingin kembali kepada Allah, maka mestilah kita menyiapkan diri kita dengan beberapa persiapan, di mana kita sebenarnya ingin kembali kepada Allah dalam keadaan yang kekal. Jadi, sebelum kita menghadapi kematian, kita bersama Allah mempunyai adab-adab yang tertentu. Adab yang pertama, orang yang akan menghadapi kematian perlu pasrah dan rela menerima segala ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketentuan yang dimaksudkan, kita diuji dengan berbagai kesusahan dan dugaan. Sama ada berbentuk kesakitan, sama ada berbentuk kesusahan ataupun malapetaka. Dengan ujian itu, maka sebagai seorang manusia, hendaklah bersifat sabar serta pasrah dengan apa yang ditentukan.
Dan seterusnya, kita hendaklah memohon kemaafan daripada semua pihak, sama ada suami, anak-anak, jiran tetangga, kaum kerabat. Yang kedua, hendaklah kita memperbanyakkan membaca ayat-ayat Al-Quran dan seterusnya berzikir atau mendengar cerita-cerita orang-orang yang soleh menjelang kematian. Yang ketiga, cubalah sedaya upaya mendekatkan diri dengan masjid, yakni kita sentiasa berjamaah bersama rakan-rakan atau jiran tetangga sekampung atau setaman. Yang keempat, berusahalah kita untuk menyucikan diri, zahir dan batin, meliputi tempat solat dan tubuh badan kita, kerana kesucian diri itu dapat mengelakkan kita daripada azab di kubur. Yang kelima, hendaklah kita berwasiat kepada keluarga agar mereka tetap bersabar dan tidak meratapi diri apabila kita telah meninggal nanti. Nasihatkan kepada kaum kerabat agar jangan melakukan hal-hal bid'ah dalam masa pengurusan jenazah kita nanti. Dan yang keenam, kita hendaklah mengajar orang-orang yang akan kita tinggalkan doa-doa dan seterusnya kita mengamalkan doa-doa seumpamanya kita membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini terutamanya kepada mereka yang hampir kepada nazak. Yang paling penting, kita hendaklah sentiasa merasa takut serta berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon agar Allah mengampunkan segala dosa-dosa besar yang telah kita lakukan, sama ada kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya kepada sesama manusia dan makhluk Allah yang lain. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sekiranya kita berada di sisi orang yang akan menghadapi kematian, apakah perkara yang perlu kita lakukan untuk membantu si pesakit tadi agar berada dalam keadaan yang tenang dan redha dengan apa yang telah Allah tentukan? Antara langkah-langkah yang perlu kita lakukan, pertama, hendaklah kita berdoa supaya segala dosa dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala diampunkan dan seterusnya dosanya sesama manusia juga terangkat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang seterusnya, hendaklah kita mentalkinkan. Mentalkinkan di sini bermaksud hendaklah kita mengucapkan kalimah La ilaha illallah di sisi atau di telinga si pesakit tadi. Ucapan ini hanya dilakukan apabila pesakit itu masih sedar ataupun masih boleh bercakap. Orang-orang yang sudah hilang ingatan tidak diharuskan menggunakan kalimah talqin ini. Tetapi hadirin dan hadirat, kalimah ini tidak perlu dipaksa kepada orang yang sakit. Cuma sekali-sekala sahaja kita hembuskan ke telinga pesakit tadi. Yang keempat, sunat dibacakan surah Yasin. Kenapa kita digalakkan membaca surah Yasin? Sebenarnya, Yasin itu adalah jantung Al-Quran, di mana Yasin itu sebagai pembantu meringankan kesusahan sakaratul maut yang dihadapi oleh para pesakit. Yasin itu juga dapat menguatkan hati dan seterusnya menguatkan keimanan kepada orang-orang yang akan kita tinggalkan dan seterusnya kepada orang yang menghadapi sakaratul maut. Yang kelima, kita disunatkan membaca surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ini merupakan surah yang paling digemari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya, kita disunatkan memberi minuman. Minuman ini bertujuan untuk melegakan kehausan yang dirasai oleh orang-orang yang sakaratul maut. Dan seterusnya, yang ketujuh, hendaklah disunatkan bersugi. Bersugi ini bertujuan untuk memudahkan keluarnya roh daripada badan si pesakit tadi.
saudara, ketahuilah bahawa sesungguhnya saat yang paling sibuk dalam kehidupan kita ialah di saat kita akan berhadapan dengan sebuah kematian. Ketika itu, semua amalan yang pernah kita lakukan di atas dunia ini akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebab itulah kita perhatikan orang yang sedang nazak itu berada dalam keadaan yang berbagai-bagai. Apabila ditunjukkan perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan itu yang membayangkan satu siksaan ke atasnya, perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan jahatnya, maka sudah tentulah dia akan merasa tenang. Itulah kita lihat kadang-kadang seseorang itu tercungak-cungak ketika menghadapi sakaratul maut, kerana dia sedang melihat apakah yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maka pada ketika itu sudah tentulah terlalu sibuk. Oleh demikian, saya nasihatkan kepada diri saya, kepada tuan-tuan, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Kalau sekiranya sekarang kita begitu sibuk di atas dunia, sesungguhnya itu adalah sebahagian daripada tanda-tanda Allah menyiksa manusia sebelum diseksa di hadapan Allah. Beberapa ramai orang yang sibuk sehingga meninggalkan kewajipannya kepada Allah. Berapa ramai orang yang sibuk sehingga kan tidak sempat untuk melakukan solat kepada Allah. Maka sibuk itu tidak akan terhenti di atas dunia sahaja. Oleh demikian, kalau kita sibuk sekarang, ketahuilah di ketika saat kita nak menghembuskan nafas akhir itu, lebih sibuk dari apa yang kita pernah disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Apalah sangat kalau sekadar 10 minit melapangkan masa untuk solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana inilah dia di antara amalan-amalan yang akan datang membantu kita ketika tidak ada orang boleh membantu kita. Mungkin ketika nazak itu ada orang boleh membantu kita kalau kena caranya. Ramai di antara kita membantu orang sakit, membantu orang nazak tak kena cara. Bila orang tu nazak, masing-masing ambil Quran, masing-masing ambil Yasin, baca Yasin dalam keadaan berbagai-bagai cara bacaan. Sebenarnya cara yang terbaik ialah seorang sahaja yang mana baik bacaannya, sebelum bacaan ataupun sebelum ia membaca Yasin, pertama dia mestilah memastikan bahawa orang yang nak membaca itu ada perasaan kasih dan sayang terhadap orang yang sedang nazak. Dia pastikan dia merenung wajah orang sakit itu dengan penuh rasa insaf. Dia merenung wajah orang sakit itu dengan penuh rasa kasih dan sayang. Dia merasakan bahawa suatu hari nanti ia juga akan berhadapan dengan keadaan yang seumpama itu. Apabila sudah ada perasaan itu, barulah dia memulakan bacaan Yasin. Bukan baca macam kita baca ketika bertadarus Al-Quran dan sebagainya. Tapi sebaliknya, bacalah dengan cara bagaimana untuk membantu orang yang sedang nazak. Bagaimana? Cara yang paling baik ialah begini. Katakan orang yang sedang nazak itu sedang terbaring, terbujur di hadapan kita. Setelah perasaan kasih dan sayang itu sudah menyerap ke dalam tubuh orang yang nak membaca Yasin itu, barulah dia mulakan bacaan dengan nada yang agak sederhana, dengan nada yang menunjukkan sifat kasih sayang dan kasihan belas. Contohnya begini, katakan Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Apabila kita baca dalam 3-4 ayat, berhenti. Jangan teruskan bacaan, berhenti. Pandang wajah orang sakit tadi, renung wajah dia. Sekali-sekala kita ajar kepada orang sakit itu bagaimana mengucap yang betul. Nabi kata, man qala la ilaha illallah fadkhulul jannah.
barang siapa boleh mengucap kalimah la ilaha illallah, pasti dia akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh demikian, apabila dia berhenti daripada bacaan Yasin tadi, berbisiklah, ataupun kalau ketika itu orang yang sedang nazak itu boleh mendengar dengan baik, ajarkan kepadanya dengan mengatakan la ilaha illallah. Itu saja. Jangan mengucap penuh macam mana kita mengajar orang nak masuk Islam. Kita mengajar orang masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini untuk mengajar orang yang nak masuk Islam. Tapi ketika orang nazar, hadis yang sahih mengatakan tadi la ilaha illallah, maka kita ajarkanlah supaya tidak menyusahkannya, supaya tidak banyak perkataan yang perlu digunakan oleh orang yang sedang sakit ketika itu. Kalau dia boleh menggerakkan lidahnya dengan isyarat, misalnya dia menggerakkan lidahnya dengan menyebut, sudah memadai. Isyarat menunjukkan dia mengikuti apa yang kita ajarkan kepadanya. Tapi kadang-kadang dia tidak boleh menyebut dengan suara yang lantang, memadailah dengan apa yang mampu disebut olehnya. Baik. Selepas itu kita sambung balik bacaan Yasin kita tadi. Baca dalam 3-4 ayat atau 4-5 ayat, berhenti. Bila berhenti, sambung. Mengajar bagaimana mengucap kepada orang yang sedang sakit tadi. Ajar dia mengucap la ilaha illallah. Begitulah. Dan apabila kita bertemu dengan mubin-mubin di dalam Yasin itu, contohnya mubin yang pertama, mubin yang kedua, yang sampai kepada 7 mubin-mubin ini, dituntut kita berdoa. Apabila sampai fi dhalalim mubin, kita pun angkat tangan berdoa. Ini cara nak membantu. Ya Allah, ya Tuhanku, kasihanilah saudaraku yang sedang berhadapan dengan kesakitan ini, ya Allah. Kalau sekiranya umurnya masih panjang untuk hidup, ya Allah, sembuhkanlah ia seperti mana sedia kala. Kalau sekiranya masanya dah sampai, ya Allah, ambillah saudaraku ini dengan penuh kasih sayang, dengan penuh rahmat-Mu, ya Allah. Kemudian kita teruskan bacaan Yasin itu. Begitulah. Bayangkanlah kalau sekiranya di saat itu kita tidak membantu orang yang sedang nazak itu dengan cara yang betul, sudah tentulah dia akan berhadapan dengan nazak yang penuh kesakitan, penuh dengan 1000 persoalan dan masalah. Dan bayangkanlah kalau sekiranya yang sedang nazak itu ibu ataupun ayah kita, ataupun bayangkanlah yang sedang nazak itu kita sendiri dan tidak ada yang membantu kita. Anak berada jauh, tidak berada di dekat dengan seorang ibu atau ayah. Kawan teman sudah tentu lagi jauh. Maka yang akan membantu kita pada ketika itu siapa? Inilah persoalan yang perlu kita jawab. Di situlah perlu kita membuat persiapan bagi memastikan siapakah yang ketika itu akan membantu kita. Pada ketika itu seorang qari yang baik akan membacakan Yasin dengan bacaan yang betul di telinga kita. Sudah tentulah anak yang soleh. Amat beruntunglah bagi orang yang meninggalkan anak yang soleh. Sentuhan yang paling bermakna pada ketika itu ialah sentuhan tangan anaknya menyentuh tubuh ibu dan ayahnya ketika memandikan jenazah. Ketika itu, kalau sekiranya tidak ada tangan kekasihnya, anaknya yang menyentuh tubuhnya, pasti dia akan menjerit dengan mengatakan, "Mana anakku?" Itulah dia. Kalau kita lihat daun-daun yang gugur daripada pokok. Daun-daun yang gugur daripada pokok menunjukkan bahawa daun itu baru saja menemui ajal kematiannya. Beruntunglah bagi orang yang memiliki anak-anak yang soleh pada ketika itu. Sentuhan tangan anak yang soleh akan terasa sejuknya sampai ke tulang hitam. Dan alangkah ruginya bagi ketika itu dia memiliki anak-anak yang mana sentuhan anak itu tidak boleh menyejukkan tulangnya. Begitulah juga nanti kita akan gugur seperti itu.
Kerana sesungguhnya manusia yang akan pergi bertemu Allah itu tidak ubah seperti daun yang gugur daripada dahan, daripada pokok kayu, yang walaupun serimbun mana pun, kadang-kadang pokok itu, daun itu gugur walaupun masih hijau. Bermakna jangan menganggap orang yang muda tidak mati, orang yang muda tidak akan bertemu dengan ajal. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ingatlah, orang yang untung, orang yang beruntung ketika itu apabila orang yang hidup boleh membantunya dengan apa yang saya sebutkan tadi. Amalan-amalan baiknya datang membantunya. Amalan semayangnya datang membantu. Amalan sedekahnya datang membantu. Bacaan Al-Qurannya datang membantu. Seperti mana disebut oleh Nabi SAW. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Quran, kerana Quran itu akan datang membela kamu. Ketika mana? Ketika manusia dan ketika sesiapa pun tidak boleh membelanya di akhirat nanti. Begitulah juga ketika sakarat. Bayangkan orang yang banyak amalan semayangnya, semayangnya datang memberi bantuan, memberi hiburan kepadanya ketika itu. Amat untung bagi orang yang tidak meninggalkan solat. Seperti mana syair orang-orang dahulu kala mengungkapkan syair yang begitu cantik dan indah, sedap didengar. Contohnya kata, sayang sayang, sungguh sayang, orang sakit tak sembahyang. Nabi Ayub sakit, baginda bersembahyang. Nabi Ayub sakit tuan-tuan, tapi sepanjang sakitnya tidak meninggalkan sembahyang. Sayang sayang, sungguh sayang, orang kaya tak sembahyang. Nabi Sulaiman kaya, baginda bersembahyang. Nabi Sulaiman kaya tuan-tuan. Dikatakan unta yang membawa kunci gudangnya sebanyak 50 ekor unta. Tapi Nabi Sulaiman tak pernah meninggalkan solat. Nabi Sulaiman tak pernah tinggalkan semayang. Walaupun ia kaya. Walaupun ia kaya. Mana lebih kaya antara manusia berbanding dengan Nabi Sulaiman? Sayang sayang, sungguh sayang, orang miskin tak sembahyang. Nabi Isa miskin, baginda bersembahyang. Nabi Isa miskin tuan-tuan, tak ada ayah. Kita miskin, tapi kita ada ayah, kita ada ibu, kita ada harta, kita ada rumah, kita ada kereta. Maka janganlah tinggalkan semayang. Sayang sayang, sungguh sayang, orang lawa tak sembahyang. Nabi Yusuf lawa, baginda bersembahyang. Nabi Yusuf lawa, tapi baginda semayang. Lawa Nabi Yusuf tak boleh nak dibandingkan dengan sesiapa pun. Lawa Nabi Yusuf tak boleh dibanggakan oleh orang lain selain daripada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf orang yang paling lawa, menjadi kegilaan semua orang ketika itu. Tetapi lawanya tidak sedikit pun mendorong untuk beliau tidak terus beribadat menjadi hamba yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah saudara-saudaraku sekalian, sekiranya kita ingin bertemu dengan Allah dengan keadaan yang baik, pastikanlah pada hari ini kita membuat persiapan yang baik. Pasti pada hari ini kita mestilah membuat persiapan yang paling baik. Mana mungkin orang yang melakukan dosa kepada Allah mengharapkan syurga Allah? Mana mungkin? Mana mungkin orang yang meninggalkan perintah Allah untuk mendapatkan nikmat-nikmat ganjaran yang baik daripada Allah? Inilah perkara yang perlu kita fikirkan. Tidak ada lain yang lebih indah, tidak ada lain yang lebih menarik melainkan bertemu Allah
dalam keadaan yang sangat baik. Kalau daun gugurnya daripada atas, begitulah juga makhluk-makhluk yang di bawah. Air misalnya, air ini gunanya begitu banyak sekali. Ketika dahaga, ia boleh menghilangkan dahaga. Kadang-kadang apabila ia membesar, apabila air ini besar, boleh memusnahkan manusia. Bagi orang yang sedang nazak, kalau diberi minum seluruh air yang ada di dalam dunia ini, belum pasti boleh menghilangkan dahaganya. Cuma dituntut supaya kita membantunya dengan mengambil sedikit air, dititiskan di atas bibirnya untuk membantu dahaganya sebagai simbolik sahaja. Namun ia tidak akan mampu untuk menghilangkan dahaga manusia ketika itu. Oleh yang demikian, tidak ada makanan dan minuman yang boleh memberi kelegaan kepada manusia yang sedang berhadapan dengan sakarat itu, melainkan amalannya jualah yang boleh meringankan dahaganya dan laparnya. Sebab itu, kalau sekiranya kita dahaga di bulan Ramadan, bayangkanlah bahawa kita akan lebih dahaga di ketika sakaratul maut. Inilah yang membuatkan kita boleh bertahan ketika berhadapan dengan dahaga menunaikan puasa. Begitu juga lapar. Lapar tidak semestinya makanan itu boleh menghilangkan lapar. Ada orang boleh kenyangkan perutnya dengan amalan-amalan seperti mana yang dilakukan oleh ahli-ahli sufi yang terdahulu daripada kita. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, daripada tanah kita dijadikan, maka kepada tanah kita dikembalikan. Episod yang seterusnya, bagaimanakah cara kita menghadapi kematian orang-orang yang kita sayangi? Pertama, bersabar. Bersabar adalah salah satu daripada perkara penting apabila kita menghadapi kematian orang-orang yang kita sayangi, sama ada anak-anak, suami, isteri, ibu bapa, kaum kerabat dan sebagainya. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala akan menguji manusia sama ada melalui ketakutan, melalui kelaparan, melalui kekurangan harta, hasil pertanian, seterusnya ujian jiwa, iaitu yang berbentuk kesakitan dan seterusnya kematian. Jadi, di sinilah kita peranan sebagai muslimin dan muslimat. Perlu ada rasa bersabar, redha dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kalimah yang sesuai kita ucapkan apabila seseorang ditimpa musibah? Kalimah yang sesuai ialah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, iaitu sesungguhnya kami adalah milik Tuhan dan kepadanya lah kami dikembalikan. Yang kedua, janganlah kita meratapi mayat. Sabda Nabi SAW, seseorang yang mati diseksa di dalam kubur menurut apa yang dijeritkan oleh tangisan kaum kerabatnya. Jadi, janganlah kita meniru kelakuan orang-orang jahiliah ataupun orang-orang kufur di mana mereka akan merintih, mengoyak-ngoyakkan pakaian dan seterusnya meraung-raung meratapi kematian si mayat tadi. Dan yang seterusnya, sunat kita mengucapkan ucapan takziah, di mana sunat kita mengucap ucapan ini 3 hari selepas berlaku kematian. Apakah keutamaan daripada ucapan ini? Di mana apabila kita ditimpa musibah, maka mendapat pahalalah bagi orang yang mengucapkan takziah kepada kaum kerabat yang terlibat. Sabda Rasulullah SAW, barang sesiapa yang menghiburkan orang yang mendapat musibah, maka orang itu akan mendapat pahala sama dengan penderitaan yang diterima. Begitu juga ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang mengucapkan takziah ini
ialah perhiasan kehormatan di hari kiamat, di mana Nabi SAW bersabda, tiada seseorang mukmin yang menghibur saudaranya yang ditimpa musibah, melainkan diberi Allah perhiasan kehormatan di hari kiamat. Seterusnya, Allah akan menganugerahkan selendang di hari kiamat, seperti sabda Nabi SAW, sesiapa yang menghiburkan wanita yang kematian anak, maka akan mendapat selendang di hari kiamat. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita lihat apakah perkara-perkara sunat yang perlu kita lakukan selepas berlaku kematian. Yang pertama, seboleh-bolehnya dan seelok-eloknya kaum kerabat yang terdekat hendaklah menyelenggarakan jenazah yang baru kematian tadi. Seelok-eloknya panggil anak-anak, kaum kerabat dan orang-orang yang kita sayangi, menyediakan segala kelengkapan dan juga menguruskan jenazah yang baru berlalu tadi. Seterusnya, disyariatkan kepada kita memejamkan mata roh yang telah berlalu tadi. Di mana apakah bacaan yang perlu kita bacakan sewaktu ini? Bunyinya, Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita merapatkan kelopak matanya yang sebelah atas dengan kelopak mata yang di sebelah bawah. Seterusnya, disunatkan kita mengikat janggut atau rambut dengan serban yang ada di kepala supaya janggut atau rambut itu tidak berserakan. Yang seterusnya, kita rapatkan mulut jika mulut itu ternganga supaya elok dipandang dan seterusnya tidak dimasuki binatang-binatang kecil. Yang seterusnya, disunatkan kita melembutkan sendi-sendi tangan dan kaki agar mudah apabila dimandikan nanti. Tidak ada halangan bagi kita untuk mencium mayat, terutamanya kaum kerabat atau rakan taulan yang mengasihi si mayat walaupun bukan dari golongan ajnabi. Disunatkan kepada kita meletakkan sesuatu benda yang sederhana berat seumpamanya gunting bagi tujuan untuk memudahkan pengeluaran najis dan seterusnya mengelakkan daripada perut buncit. Di hujung kepala si mayat hendaklah diletakkan wangian kemenyan atau setanggi bagi tujuan untuk menghilangkan bau-bauan yang busuk yang keluar daripada mayat. Dan yang seterusnya yang paling penting, hendaklah mewawarkan sekiranya si mati tadi mempunyai hutang kepada seseorang yang lain. Hutang, hukum membayar hutang. Hukum membayar hutang adalah wajib. Bagi sesiapa yang tidak membayar hutang, ada riwayat mengatakan bahawa segala amalan-amalan kebajikan yang dilakukan di atas dunia tidak akan mengikut bersamanya ke dalam kubur. Inilah bahananya orang yang berhutang, pandai berhutang tapi tidak pandai membayar hutang. Nabi SAW ketika di saat-saat kewafatan baginda masih memesan ataupun baginda masih membicarakan soal hutang. Di mana selepas Nabi menunaikan solat subuh terakhir dalam sejarah kehidupan Nabi SAW, Nabi menoleh ke belakang. Nabi menanyakan sesiapakah yang mana Nabi masih berhutang kepada mereka dengan tujuan untuk membayar hutang-hutang itu dalam masa yang masih berbaki dalam kehidupan Nabi. Nabi bertanya, siapakah di antara kamu yang mana aku masih berhutang dengan kamu? Tolong beritahu kerana aku masih ada waktu untuk membayar hutang-hutangku pada kamu semua. Semua orang menyepi diri. Semua orang merasakan hutang yang Nabi berhutang itu tidak perlu dibayar.
Tetapi bangun seorang laki-laki yang bernama Akasyah bin Muhsin. Ya Rasulullah, engkau berhutang dengan aku ya Rasulullah. Apabila Nabi perhatikan seorang lelaki yang bernama Akasyah, Nabi memanggil, ya Akasyah, apakah jenis hutang yang mana aku masih berhutang dengan kamu? Lalu Akasyah mengatakan, ya Rasulullah, di dalam peperangan Badar, ketika itu aku sentiasa merapati dirimu. Engkau berada di hadapan, aku berada di belakang. Kadang-kadang aku berada di hadapanmu ya Rasulullah. Sekali-sekala apabila engkau mengangkat kayu untuk memukul kudamu, kayu itu terkena belakang aku ya Rasulullah. Aku terasa sakit ya Rasulullah. Dan kesakitan yang aku rasakan itu belum pernah aku tuntut daripadamu ya Rasulullah. Tapi pada hari ini aku nak menuntutnya ya Rasulullah. Nabi SAW mengarahkan kepada Sayyidina Ali untuk mengambil kayu-kayu yang pernah digunakan olehnya ketika di dalam peperangan Badar dahulu. Lalu Ali dapatkan kayu-kayu itu, serahkan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi bertanya kepada Akasyah, ya Akasyah, benarkah kayu ini pernah terkena kepada belakangmu? Akasyah kata, benar ya Rasulullah, inilah kayu yang pernah terkena pada belakangku dulu. Kalau begitu Akasyah, ambillah kayu ini, pukullah belakangku, di mana engkau merasakan kayu ini pernah kena pada belakangmu. Maka sahabat-sahabat bangun. Antaranya Sayyidina Ali sendiri bangun, Umar bangun, Osman bangun, mempelawakan diri mereka untuk dijadikan sebagai galang ganti terhadap batang tubuh Nabi SAW. Tetapi Akasyah tetap mengatakan bahawa tubuh-tubuh kamu semua tidak sama dengan batang tubuh Nabi SAW. Lalu Akasyah mengambil kedudukan di sebelah belakang Nabi. Sekali lagi Akasyah membuka mulut mengatakan, ya Rasulullah, ketika kayu ini terkena belakang aku, ketika itu aku tidak ada pakaian ya Rasulullah. Bajuku tidak ada lagi ketika itu. Bagaimana kalau engkau juga membuka pakaianmu ya Rasulullah? Bagaimana engkau ketika ini membuka pakaianmu ya Rasulullah? Jadi Rasulullah tidak mengingkar permintaan Akasyah, kerana itu dianggap sebagai hutang yang perlu dibayar. Maka Nabi membuka jubahnya, membuka bajunya. Ketika itu dikatakan seluruh umat Islam yang berada di dalam Masjid Madinah terasa kagum melihat tubuh bersih Nabi SAW. Kerana itulah kali pertama mereka melihat batang tubuh Nabi SAW. Dan pada ketika itu, setelah Nabi membuka bajunya, membuka jubahnya, membuka gamisnya, Akasyah memandang tepat di belakang tubuh Nabi yang ada tanda kenabian. Akasyah merapati tubuh Nabi. Lalu Akasyah merapati dan memeluk tubuh Nabi. Kayu yang dipegangnya dicampak jauh-jauh dengan mengusap di belakang Nabi, dengan mengatakan, ya Rasulullah, kalau sekiranya engkau pergi meninggalkan kami, tempatmu sudah tentulah tempat yang lebih mulia. Tempat kami tidak tahu bagaimana. Dan pada hari ini, izinkanlah aku memeluk tubuhmu, mengucup belakangmu. Kerana selepas ini, mungkin kami tidak akan dapat menyentuh kulitmu lagi ya Rasulullah. Akasyah. Sehingga Rasulullah memegang kepala Akasyah dan mengatakan bahawa kalau kamu nak tahu orang yang akan masuk syurga dan syurganya mulia, inilah dia, Akasyah bin Muhsin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Orang yang memberi hutang amat beruntung ketika hari kematiannya. Orang yang berhutang juga beruntung jika ada orang sanggup membayar hutangnya pada hari itu. Maka bagi sesiapa yang meninggalkan harta yang banyak, gunakanlah harta yang ditinggalkan itu untuk membayar hutang. Ini adalah peringatan kepada anak-anak, waris-waris yang tertinggal. Janganlah menggunakan harta yang ditinggalkan oleh si mati itu untuk berfoya-foya, untuk berseronok suka. Tetapi bayangkanlah saudara kita, ayah kita, ibu kita yang berada di dalam kubur, yang saban hari meraung, minta pertolongan, minta bantuan daripada orang yang hidup. Itulah pertolongan yang paling besar, yaitu membantu membayar hutang bagi orang yang telah meninggal dunia.
apabila matinya anak Adam, maka menjadi kewajipan fardu kifayah kepada yang hidup untuk menyempurnakan 4 perkara yang berikut. Pertama, memandikan. Kedua, mengkafankan. Ketiga, menyembahyangkan. Dan keempat, mengkebumikan. Kenapa kita diwajibkan memandikan jenazah? Memandikan jenazah adalah sebagai mandian yang terakhir untuk dia mensucikan diri bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Manakala untuk mengkafankan jenazah adalah bertujuan untuk memakaikan pakaian yang terakhir yang diperuntukkan khas kepada jenazah. Dan seterusnya, kita menyembahyangkan jenazah adalah sembahyang yang terakhir untuk dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, mengkebumikan jenazah adalah tempat yang terakhir untuk ia hidup dan mendapat pembalasan di atas apa yang dikerjakan. Perkara-perkara yang disebutkan di atas wajib dilaksanakan dengan segera, kecuali bagi mereka yang mati syahid, iaitu mati di medan peperangan kerana meninggikan syiar Islam, dan seterusnya mati anak yang keguguran. Bagi mana-mana ibu bapa yang mana anak kecilnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah terlalu gundah gulana. Memanglah kasih dan sayang kepada anak yang masih dalam pangkuan itu tidak dinafikan. Sayang itu tidak boleh dibandingkan dengan sayang apa sekalipun. Tetapi kena ingat bahawa kanak-kanak yang diambil oleh Allah dalam keadaan belum balik ini, mereka akan ditempatkan di tempat yang paling mulia. Mereka akan ditempatkan di Telaga Kausar, yang mana pada hari Padang Mahsyar nanti, mereka akan ditugaskan untuk memberi minum kepada orang-orang yang layak diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa kalau bukan orang yang pertama, ibu dan ayahnya? Itu pun kalau ibu dan ayahnya redha pada hari kematiannya. Itu pun kalau ibu dan ayahnya tidak merintih kerana seolah-olah kufur di atas apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh demikian, redalah dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih memahami bagaimana menguruskan jenazah dengan yang lebih baik, maka ikutilah kursus yang akan datang, yang kita akan keluarkan dalam bentuk CD, yang akan dikeluarkan oleh Morafis Sendirian Berhad. Maka dengan itu, saya sudahi dengan lafaz kata yang mulia, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.